Wakil Parlimen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Madya Dr. Osman Mak Yusof dan juga ahli yang hadir pada hari ini. Pada hari ini saya Nur Izzati binti Razlan dan juga dua ahli pimpinan saya, Azra binti Daud dan Nur Ashiki binti Zazali akan membentangkan kertas kerja cadangan projek pembangunan kami yang bertajuk Peternakan Lembu Pedagang Secara Intensif. Pada pertama sekali saya akan terangkan sedikit mengenai latar belakang syarikat kami. Nama syarikat dikukuhkan ialah Imani Enterprise yang diusahakan seramai 3 orang pengkongsi hasil persetujuan antara kami bertiga, dan sebanyak RM250,000 Malaysia akan digunakan sebagai modal permulaan bagi menubuhkan Imani Enterprise. Dan aktiviti utama perniagaan kami adalah memfokuskan kepada peternakan, pembekal dan pengedar lembu pedaging, dan kami telah bersepakat untuk memilih Kampung Pancung Pantai Remis Perak sebagai lokasi tapak projek kami. Antara misi utama syarikat Imani Enterprise adalah yang pertama adalah untuk memberi sumbangan ke arah pembangunan ekonomi negara melalui sektor peternakan yang diusahakan. Dan kedua adalah untuk membangunkan dan menarik minat masyarakat untuk menceburi bidang perusahaan sendiri. Dan ketiga adalah untuk menjadi pusat perniagaan yang dapat bersaing di pasaran tempatan. Dan yang keempat adalah meluaskan pasar pedaging di pasaran tempatan. Memandangkan kami adalah sebuah syarikat yang baru sahaja ingin tumbuhkan, jadi kami memfokuskan dulu kepada pasaran tempatan dulu, dan seterusnya boleh kami memfokuskan kepada pasaran yang lebih besar lagi. Melihat kepada objektif syarikat kami, yang pertama adalah untuk menghasilkan lembu pedaging yang berkualiti. Yang kedua untuk mempergiatkan lagi aktivitas usahaan dalam bidang peternakan dalam kalangan masyarakat sendiri. Dan yang ketiga untuk mengembali permintaan dan pengeluaran daging lembu di pasaran tempatan. Ini bagi mengelakkan berlaku kekurangan bekalan bahan mentah iaitu daging. Dan yang keduanya adalah untuk mengelakkan aktiviti import bahan mentah iaitu daging daripada luar negara. Dan yang ketiga adalah untuk menjana pendapatan yang lumayan dan berterusan. Ini adalah timbal balik daripada modal pelaburan yang besar. Jadi kami ingin menjana pendapatan yang lumayan hasil daripada modal yang kami keluarkan lah. Yang keempat adalah untuk melatih peternakan peternak di Malaysia mengusahakan aktiviti peternakan dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pemasaran yang betul. Ini adalah melalui latihan dan juga bimbingan. Melihat kepada faedah projek pembangunan yang kami ingin jalankan, terdapat dua pihak yang paling faedah daripada projek kami, iaitu masyarakat sendiri dan juga syarikat Imani Enterprise. Kepada masyarakat, kami akan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat, iaitu di sekitar Kampung Pancung Pantai Remis Perak. Dan kedua adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat selepas dan menggalakkan pelibatan masyarakat dalam melibatkan diri dalam bidang perusahaan peternakan yang mampu mendatangkan hasil yang lumayan. Dan kepada syarikat Imani Enterprise pula, persikatan lokasi yang sesuai dengan projek pembangunan yang ingin dijalankan, iaitu kawasan tersebut yang kami pilih adalah dikelilingi dengan ladang kelapa sawit, iaitu merupakan antara kemudahan bagi syarikat Imani Enterprise sendiri untuk mendapatkan keperluan sumber makanan yang sebagai contoh bahan sisa pertanian kelapa sawit seperti pelepah kelapa sawit. Dan yang ketiga adalah kawasan tidak terdapat banyak aktiviti pembangunan, iaitu di kawasan Pantai Remis sendiri, iaitu di Kampung Pancung, juga merupakan antara kebaikan kepada syarikat Imani Enterprise untuk menjalankan aktiviti projek pembangunan yang ingin dijalankan, iaitu bagi mendatangkan kesiasaan kepada kami sendiri selaku pemaju bagi projek pembangunan tersebut dan hasil ternakan kami sendiri. Dan ini adalah merupakan lokasi tempat projek pembangunan kami, dan ini adalah daerah Manjung. Dan kawasan kami adalah terletak di kawasan Pantai Remis. Dan ini adalah gambar rajah sebenar ataupun gambaran sebenar lokasi yang kami pilih, iaitu di Lot 4175 Jalan Boundary Kampung Pancung 34900 Pantai Remis Perak. Dan dapat dilihat di sini kawasan tersebut adalah merupakan kawasan tanah yang lapang dan dikelilingi oleh ladang kelapa sawit. Dan ini merupakan antara ciri yang diperlukan untuk menjalankan kaedah peternakan lembu pedaging dan menggunakan kaedah secara intensif. Melihat pada jenis dan perangkaan high project kami adalah bersifat sederhana, dan ini adalah melihat kepada keluasan tapak projek kami yang seluas 1 ekar. Dan projek ini adalah berjangkakan hayat kekal, dan ini adalah bergantung kepada kitaran hidup ternakan yang kami ternak.
iaitu kitaran hidup ternakan ini akan diambil kira untuk memastikan proses pengurusan dan pemasaran hasil ladang dapat mengembalikan modal awal yang dikeluarkan. Dan ini adalah gambar hasil daripada site visit kami di Dairy Farm di Kampung Rumah Panas di Negeri Sembilan. Dan gambar pertama ni dapat dilihat adalah lembu yang sekitar berumur 2 tahun. Dan lembu di sekitar umur 2 tahun ini merupakan di peringkat umur yang di mana lembu tersebut boleh dijual kepada mereka yang memerlukan lah. Okey, yang kedua ni adalah gambar lembu yang baru di anak lembu dan juga ibunya. Dan yang gambar yang ini adalah merupakan kawasan sekitar ladang peternakan, dan gambar ini adalah gambar hasil daripada pemisahan antara lembu yang berkualiti dengan lembu yang tidak sihat. Dan ini merupakan catat berhasil syarikat Iman Enterprise. Okey, saya Zul Izzati binti Razlan selaku pengurus projek, dan Azrul binti Daud selaku pengurus operasi, dan Nurul Asyiki binti Zazali selaku pengurus pemasaran. Di bawah kami terdapat 2 orang pekerja am yang akan membantu kami bagi melancarkan lagi perjalanan projek pembangunan kami, dan akan membantu kami dalam mengawal operasi peternakan. Dan berikut merupakan logo syarikat kami yang melambangkan figura lembu dan juga nama syarikat kami sendiri, iaitu Iman Enterprise. Okay, seterusnya saya akan menyambung kepada kajian pasaran. Dengan menggunakan analisis SWOT, kami telah mendapatkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kepada projek bangunan kami. Okay, kekuatan yang kami dapat daripada projek yang akan kami jalani adalah permintaan yang tinggi, terutamanya pada musim perayaan, di mana daging merupakan antara sumber utama untuk digunakan pada musim perayaan. Yang kedua adalah kekuatannya adalah mendapat sokongan daripada kerajaan, di mana terdapat dasar peternakan lembu, dan dalam dasar pertanian negara ketiga juga telah menggalakkan para petani untuk menternak lembu. Dan yang ketiga adalah mempunyai lokasi projek yang sesuai, di mana kami mendapat lokasi yang sesuai untuk penternakan lembu. Kelemahan dalam projek yang akan kami jalankan adalah kami kekurangan pengalaman dan untuk menguruskan perniagaan yang akan kami jalankan, di mana kami perlu mendapatkan latihan yang lebih banyak dan perlu bertanya kepada mereka yang lebih berpengalaman. Yang kedua adalah persaingan yang sengit dalam pasaran. Seperti yang kita sedia maklum, peternakan lembu dan kambing antara peternakan yang tinggi di Malaysia selain ayam. Jadi untuk memasarkan produk kami, ia agak menjadi persaingan sengit berbanding para peternak yang telah lebih berpengalaman. Okey, yang ketiga adalah peluang yang boleh kami lihat melalui projek ini adalah ia dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, di mana kami akan mengambil penduduk setempat sendiri sebagai pekerja yang akan menguruskan ladang. Dan yang kedua adalah memajukan bidang pertanian di kawasan tersebut. Kebanyakan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut adalah berdasarkan tanaman pokok dan kelapa, pokok sawit dan kelapa. Jadi kami dapat memajukan setapak lagi bidang pertanian di tempat tersebut dengan menjalankan aktiviti peternakan lembu. Dan ancaman daripada projek yang kami akan jalankan adalah harga penawaran yang tinggi, di mana projek baru yang kami jalankan, kami perlu menilai kembali harga pasaran yang telah ditawarkan di pasaran semasa. Dan yang kedua adalah ancaman wabak penyakit, di mana kami perlu mendapatkan maklumat yang secukupnya bagi mengawal wabak penyakit yang bakal berlaku pada ternakan yang kami jalankan. Okay, ini adalah sasaran pasaran yang akan kami lakukan kepada projek pembangunan kami, iaitu menjual ternakan kepada pelanggan secara individu, iaitu pelanggan sendiri datang dan melihat ternakan yang kami lakukan dan akan memilih sendiri lembu yang mereka inginkan. Dan yang kedua adalah menghantar ternakan untuk diproses, iaitu dengan menjalankan perjanjian hitam putih dengan syarikat-syarikat tertentu, dan akan menghantar kepada mereka untuk dilakukan proses untuk sama ada dijadikan daging beku ataupun makanan sejuk beku secara terus.
Dan yang ketiga adalah mengadakan perjanjian dengan beberapa syarikat persendirian, iaitu yang kami telah lihat adalah syarikat Ibrahim dan syarikat Mu'nid, yang mana mereka menjalankan makanan segera yang membekalkan makanan seperti kari daging, rendang daging dan daging masak merah. Saiz pasaran yang kami lihat dan akan boleh diluaskan adalah pada fasa pertama, kami akan menguasai pasaran jualan lembu pedaging di bahagian utara dan timur Semenanjung. Kami fokus kepada Semenanjung Malaysia sahaja. Dan yang kedua adalah kami akan menguasai pasaran di seluruh Semenanjung dan menembusi pasaran Sabah dan Sarawak. Disebabkan projek ini adalah projek baru, jadi keberangkalian untuk menguasai pasaran luar agak kurang disebabkan kami kekurangan pengalaman. Tetapi dengan pengalaman yang ada, kami akan cuba untuk menguasai pasaran luar negara pula. Strategi pemasaran kami adalah berdasarkan produk, harga, promosi dan tempat. Berdasarkan produk, kami akan menghasilkan pengeluaran lembu pedaging untuk kegunaan secara individu maupun penghantaran ke beberapa syarikat pengeluaran makanan. Seperti yang saya kabarkan sebentar tadi, penggunaan secara individu ialah di mana individu datang kepada kami dan memilih sendiri lembu yang diinginkan. Kebanyakan yang akan lakukan ini adalah untuk tujuan akikah dan korban. Dan kami juga akan memproses lembu pedaging untuk tujuan pasaran bahan mentah bagi membekalkan lembu pedaging kepada pengguna di pasaraya. Seterusnya adalah mengenai harga. Kami akan mengikut harga pasaran semasa, namun kami juga akan menggunakan kaedah pekal dalam mengira harga lembu bagi mengelakkan kenaikan harga lembu yang terlalu tinggi. Seterusnya kami juga akan mengikuti perkembangan harga-harga bersaing agar lebih sedara bagi perhatian pelanggan. Jadi kenaikan harga tu kami tidak terlalu tinggi dan tawaran harga kami tidak terlalu rendah. Maknanya harga kami stabil sama dengan pesaing-pesaing yang lain. Jadi pelanggan tidak akan lari jauh lah untuk mendapatkan sumber lembu. Yang seterusnya adalah tempat. Syarikat kami punya lokasi yang terjadi untuk menjalankan peternakan lembu secara intensif. Seperti yang anda telah lihat gambaran tadi, di mana lokasi kami berada di kawasan pertanian kelapa sawit. Dan pelanggan mudah untuk datang melihat dan memilih lembu yang diingini di ladang, di mana mereka boleh datang disebabkan jaluran jalan dan pengangkutan yang mudah untuk sampai kepada ladang kami. Dan seterusnya adalah melalui promosi. Bagi meningkatkan jualan dan pasaran lembu pedaging kami, syarikat kami akan melakukan flyers, banner di tempat-tempat umum untuk memasarkan lembu yang telah kami ternak. Dan kami juga akan menggunakan penggunaan media internet seperti blog, Facebook, Twitter dan Instagram untuk mempromosikan keluaran lembu pedaging. Bagi spesifikasi perancangan yang telah kami lakukan, yang pertama ialah merancang. Kami telah menentukan objektif dan mengkaji sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan projek ini. Seterusnya kami telah membentuk strategi yang lengkap untuk menjalankan projek pembangunan ini. Seterusnya adalah dalam proses melaksanakan projek, kami telah mengalihkan sumber-sumber yang telah kami dapat untuk memastikan segala sumber itu digunakan dengan sebaiknya dan tidak berlaku lebihan dalam penggunaan sumber. Seterusnya membimbing pelaksanaan dalam perancangan projek dan menyelaraskan usaha-usaha yang telah kami lakukan dalam proses merancang. Seterusnya adalah yang ketiga adalah mengawal projek yang telah kami inginkan, iaitu dengan menilai pencapaian dan matlamat yang telah kami capai dan seterusnya melaporkan apa yang terjadi sepanjang proses melaksanakan, dan seterusnya segala masalah yang kami dapati kami akan cuba selesaikan mengikut kaedah-kaedah tertentu. Ini adalah jadual kerja projek bagi ternakan lembu secara intensif kami, iaitu daripada masanya ialah kurang daripada sebulan, iaitu di mana kami akan menyediakan tapak projek, iaitu dari kaedah fizikal, sumber makanan dan infrastruktur yang tertentu. Yang kedua adalah daripada masa daripada 1 hingga 15 bulan, iaitu kami telah masukkan sumber ternakan dan di mana kami akan melakukan pemantauan ternakan secara berkala
dan menyarankan persenyawaan antara lembu betina dengan baka yang telah kami pilih. Okey, seterusnya daripada tempoh 16 hingga 30 bulan, di mana kami akan mengenal pasti lembu-lembu yang telah bunting dan akan bakal melahirkan anak. Dan di sini penjagaan terhadap anak yang telah dilahirkan amat ketat dan disebabkan pada fasa ini anak lembu sangat berpotensi untuk menerima penyakit. Okey, pada tempoh seterusnya ada 13 hingga 46 bulan, di mana anak lembu yang diternak adalah semakin membesar dan mampu untuk berdikari daripada ibu dia. Jadi kita akan pisahkan anak lembu ini daripada ibu dia dan dia akan diberi makanan yang sesuai mengikut kadar umur yang telah ditetapkan oleh pihak veteriner. Dan pada lingkungan ini anak lembu sudah boleh dijual untuk tujuan akikah, kerana lembu berusia 2 tahun sudah boleh dijual untuk tujuan akikah. Okey, ini adalah kitaran hayat bagi lembu-lembu ternakan, di mana yang gambar pertama adalah anak lembu yang baru lahir, di mana dia akan menyusu dengan ibunya pada masa dilahirkan sehingga umur 3 bulan. Seterusnya dia akan diasingkan mengikut kadar umurnya, dan seterusnya akan dilakukan proses untuk jualan ataupun diasingkan sama untuk kuarantin jika berpenyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada keperluan kerja projek. Keperluan kerja projek yang pertama ialah infrastruktur fizikal. Di sini saya ingin menekankan tentang reka bentuk kandang. Reka bentuk kandang kami telah cadangkan untuk membuatkan lebih sistematik, terutama dari bahagian saliran najis, supaya memberi kesesakan kepada ternakan kami nanti. Seterusnya, keperluan kedua yang paling penting ialah pemakanan. Disebabkan kami ingin menternak lembu pedaging, jadi keperluan makanan nutrien adalah sangat penting untuk lembu tersebut. Bahan-bahan makanan yang berkualiti tinggi kami akan berikan kepada lembu pedaging kami agar mereka dapat menghasilkan daging yang bermutu tinggi. Di sini adalah contoh makanan, iaitu soya basah, soya kering, rumput napier. Rumput napier ni kami bercadang untuk tanam di sekitar kawasan ladang, kerana rumput napier sangat subur untuk ditanam di tanah gambut, iaitu tanah ladang kelapa sawit. Di sini gula merah dengan beras hancur. Kesemua makanan ini akan digaul sebelum diberi kepada lembu, kepada ternakan. Dan kuantiti makanan tersebut hendaklah mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Veteriner, kerana kekurangan ataupun kelebihan sesuatu makanan itu akan menyebabkan efek negatif kepada lembu-lembu tersebut. Seterusnya, sistem pengawalan. Sebuah awalan yang paling penting ialah pembiakan. Di sini kami akan mendapatkan lembu daripada pihak veteriner. Lembu daripada pihak veteriner adalah lembu yang telah matang. Oleh itu kami telah buat perjanjian bahawa anak lembu yang dilahirkan daripada baka lembu veteriner tersebut akan menjadi milik kami berdasarkan perjanjian kami. Oleh itu kami perlu menjaga anak lembu tersebut dari tempoh dia lahir hingga ke tempoh dia membesar, kerana penjagaan anak lembu adalah sangat rumit dan dia mudah untuk dijangkiti penyakit. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh penyakit yang akan menyerang lembu jika terdapat kurang pengawalan daripada pihak pengurusan. Penyakit yang biasanya diserang adalah brucellosis, iaitu keguguran disebabkan oleh kuman. Secara umumnya, semua penyakit ini disebabkan daripada jangkitan kuman. Seterusnya kami bawa kepada jadual perangkaan projek. Jadual perangkaan projek daripada aktiviti yang diperlukan telah dibincangkan oleh Cik Azura. Jadi saya ingin teruskan kepada jalan ketiga. Jalan ketiga kami akan dapat peristiwa 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13 untuk direct tanpa masalah, dan kami telah buat penilaian bersama mengatakan ini adalah jalan ketiga kami ketika melakukan projek ini. Seterusnya, anggaran belanjawan. Belanjawan adalah aspek paling penting sekali untuk projek kami. Oleh itu saya telah berbincang dengan rakan-rakan perniagaan saya untuk mengeluarkan bajet sebanyak RM229,977.20 sen.
Modal ini berkaitan dengan modal tetap dan modal berulang. Di sini saya telah meletakkan 12 bulan iaitu tempoh 1 tahun pelanjawan itu diadakan. Kerana kami memerlukan tempoh dalam 1 tahun hingga 1 tahun setengah untuk mendapatkan pulangan modal semula selepas lembu itu membesar. Okey, untuk modal berulang seperti kos utility, kos pentadbiran, kos kontingensi dan makanan adalah amat penting untuk memberikan kami supaya anggaran belanjawan itu tidak berlaku kelebihan belanjawan. Seterusnya bayar pinjaman. Di sini kami telah buat peminjaman sebanyak RM250,000 dan tempoh pinjaman kami memilih pinjaman paling maksimum iaitu bayar balik selama tempoh 10 tahun. Dan faedahnya telah ditetapkan oleh pihak pemodal kami iaitu 4%. Oleh itu keseluruhan bayaran untuk pinjaman kami ialah RM300,875 dalam tempoh 10 tahun. Okey, di sini adalah penyata keuangan bagi pengeluaran 35 ekor lembu. Di sini kami telah membuat bajet dalam tempoh setahun hingga setahun setengah kami menjalankan projek peternakan lembu ini. Hasil jualan lembu adalah berdasarkan daripada kiraan kilo daging itu untuk harga pasaran. Sekarang ni saya telah bertanya kepada yang pakar, berkatakan harga pasaran daging RM8 sekilo mengikut harga pasaran pembekal pertama, iaitu kami sebagai pembekal dan menjual kepada pengguna. Seterusnya perbelanjaan yang kami akan gunakan untuk 35 ekor lembu iaitu total jumlah keseluruhan ialah RM32,340 dan berdasarkan daripada hasil jualan lembu kami telah mendapat keuntungan sebanyak RM65,660 dalam tempoh 1 tahun setengah. Ini adalah jangkaan awal untuk 35 ekor lembu dan kami menyasarkan supaya agar lebih lagi lembu sebab seekor lembu boleh menghasilkan anak dalam tempoh 2 tahun itu 2 ekor lembu. Sebab kami dah mendapatkan lembu yang cukup matang daripada pihak veterina. Jadi kami sekadar untuk memastikan mereka mendapat nutrien yang cukup dari segi pemakanan agar kesuburan mereka terjaga. Seterusnya penyumbangan dana modal. Kami menggunakan skim pinjaman MyAgroSave daripada AgroBank. Daripada skim pinjaman ini terdapat pelbagai kelebihan. Antaranya ialah ia ada mempunyai usaha sama dengan kerajaan iaitu ingin menarik perhatian fresh graduate untuk melaksanakan pertanian. Seterusnya skim ini adalah pinjaman khas untuk pelajar lepasan IPTA dan PTS sebab kerajaan sendiri telah menyasarkan supaya fresh graduate terlibat dalam aktiviti pertanian terutamanya dari segi perniagaan. Seterusnya menyediakan modal yang tinggi di peringkat permulaan perniagaan. Setelah kami berbincang dengan pihak AgroBank, pegawainya, mereka telah menyatakan bahawa mereka telah menyediakan RM300,000 modal paling tinggi untuk program perniagaan. Seterusnya syarat pinjaman yang sangat minimum. Seterusnya kami pergi kepada contingency plan. Contingency plan adalah risiko yang akan dihadapi iaitu yang pertama persaingan dalam pasaran seperti telah dimentionkan oleh rakan perniagaan saya. Seterusnya serangan wabak penyakit berjangkit. Di sini kami memberi pendapatan yang paling tinggi kerana kami akan lebih detail untuk mengenal pasti individu yang keluar masuk daripada ladang supaya mengelak daripada serangan penyakit berjangkit yang kemungkinan boleh dibawa oleh manusia itu sendiri. Seterusnya pengalaman pihak pengurusan seperti telah dimention oleh dan rakan peniaga bahawa kami adalah fresh graduate yang kurang pengalaman dari segi perniagaan tetapi kami boleh untuk mendapatkan latihan yang sesuai untuk program kami. Seterusnya peningkatan harga pengeluaran. Seperti kita maklum bahawa lembu segar harga lembu segar tidak konsisten daripada masa ke semasa. Jadi kami lebih perlu berhati-hati tentang peningkatan harga pengeluaran. Kesimpulannya, itu saja kami punya perbincangan mengenai cadangan projek kami tentang peternakan lembu berdaging secara intensif yang akan dijalankan di Kampung Pancu Padaran Mis Perak. Terima kasih. Thank you.